Buletin Didik 8 Oktober bersama saya Syafri Izzanuhab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peruntukan RM55.6 bilion yang diterima Kementerian Pendidikan KPM dalam bajet 2023 disambut baik oleh ibu bapa. Ia menunjukkan komitmen kerajaan bagi memastikan sektor pendidikan terus menjadi agenda terpenting negara, terutama dalam menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif dan selamat untuk warganya. Seperti tahun sebelumnya, sektor pendidikan masih menerima peruntukan tertinggi seperti yang diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz malam. Ia tertumpu kepada 3 fokus utama, iaitu pemberian bantuan awal persekolahan berjumlah RM150 kepada semua pelajar, kenaikan kadar rancangan makanan tambahan RMT dan pembinaan 5 buah sekolah baharu serta pembaikan bangunan sekolah daif. Kebanyakan ibu bapa berharap peruntukan ini dapat digunakan sebaik mungkin dalam usaha memastikan pendidikan anak bangsa terus terpelihara untuk jangka masa panjang. Menurut Ahmad Syuhaimi Yunus, keutamaan wajar diberikan anak-anak sejak dari bangku sekolah kerana mereka bakal menjadi pemimpin suatu hari nanti. Kementerian Pendidikan ini adalah kementerian yang kita kata yang bakal menentukan hala tuju negara sebab kita bawa generasi. Jadi memang layaknya dapat banyak begitu. Cumanya kita stage berikutnya kita mungkin perlu melihat pelaksanaannya daripada pecahan bajet itu semua. Kita harapkan peruntukan tu digunakan sebaik mungkin untuk tiga segmen tersebut. Kita sekarang ni dah sampai ke isu global yang amat besar kan. Kita dah tak ada masa dah untuk ketinggalan. So kita berharap itulah harapan besar tu teramat besar untuk bajet ini digunakan sebaik mungkin. Bagi Nurul Ain Rosli pula, kenaikan kadar RMT bukan sahaja membantu ibu bapa mengurangkan kos perbelanjaan, pada masa sama menjaga kesihatan anak-anak melalui pemakanan seimbang. Senangkan ibu bapa lah, kira tak ada nak beri wang belanja tinggi kan untuk budak-budak. So kira kalau ada yang RMT tu kira membantulah ibu bapa dan membantu anak-anak. So senang juga diorang nak pilih makanan, kira tak ada nak membeli-beli, nak ada duit baki ke apa ke, diorang tak pening kepala lah. So, kalau untuk macam budak darjah 1 ke 3 tu tak perlu berat pun tak apa. Macam mungkin nasi goreng ke, roti sandwich, sosis, hotdog tu dah kira memadai lah untuk kira perut diorang kan. So tak payah heavy, tak payah berat pun tak apalah. Kiranya baguslah, kira macam ada takat bagi roti, air, susu, baguslah untuk mereka. Menerusi bajet 2023, sebanyak RM825 juta diperuntukkan untuk bantuan awal persekolahan, RM777 juta untuk penambahan bajet program rancangan makanan tambahan, sementara RM2.3 bilion dikhususkan untuk menyediakan ruang pembelajaran yang kondusif dan selamat, penyelenggaraan dan pembaikan sekolah serta pembaikan sekolah daif. Sempena Hari Sukan Negara peringkat nasional hari ini, Kementerian Pendidikan KPM turut tidak terlepas menganjurkan pelbagai aktiviti. Ia tidak lain bertujuan menggalakkan khususnya golongan murid dan belia ke arah mencapai kehidupan yang sihat. Antara aktiviti yang diadakan hari ini termasuk jalan kaki sejauh 3 km bersama Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Berlangsung di Taman Wetland Putrajaya, program ini mendapat sambutan yang baik dalam kalangan ibu bapa dan warga sekolah. Nurhalmi Yusof antara yang hadir memeriahkan program hari ini. Baginya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menggalakkan anak-anak mengamalkan gaya hidup sihat. Secara tidak langsung, ia boleh merapatkan hubungan kekeluargaan melalui aktiviti yang dilakukan bersama-sama. Oh, bagus, saya nampak ramai yang terlibat. Saya rasa penglibatan ni memang baguslah. Program memang baguslah. Kalau boleh kita selalukan, bukan selalu kita dapat program ramai-ramai macam ni kan. Bagi Amir Izwan Abu Hassan, pelajar jurusan matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pula, aktiviti yang diadakan hari ini seperti bola jaring, bola beracun dan lompat tali sesuai dilakukan bersama ahli keluarga. Semua aktiviti ini sangat menarik. Yang seperti yang saya tengok kat sana tu ada lompat tali apa semua, ada klinik, ada booth apa semua kan. Bagi saya ini satu pendekatan yang menarik, especially untuk budak-budak seiring dengan apa yang dibawa oleh dengan moto yang hari ini iaitu Sekolahku Sejahtera, Sehat, Ceria dan Aktif.
So ini satu pendekatan yang sangat baik dan sangat bagus untuk budak-budak itu sendiri, untuk pembangunan mereka, untuk pembangunan mental, pembangunan fizikal mereka bersama. So bagi saya pagi ini pagi yang sangat produktif. Dengan hari ini pun saya dengan family saya, dengan menteri, dengan kawan-kawan apa semua kan, kami berjalan 3 km. Tadi pagi pun kami pergi senam aerobik apa semua kan. Turut hadir guru-guru sekolah yang mahu memberi sokongan kepada murid-murid. Bagi Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Muda Kuala Lumpur, Marisa Nam Jantan, ia berpendapat program ini bukan sahaja dapat melahirkan murid yang mengutamakan kesihatan, malah membantu mereka menguruskan emosi dengan baik. Jadi dengan adanya program seperti ini, kita dapat membantu masyarakat, terutamanya golongan muda-mudi, anak-anak murid kita daripada kecil. Sekolah saya SK Taman Muda membawa murid daripada prasekolah hingga darjah 6 untuk mengikuti sama-sama program ini. Jadi secara tak langsung ia mendidik anak didik kita ya, yang kecil, dari kecil hingga ke remaja, mencintai sukan, supaya lebih aktif, proaktif, ceria dan gembira. So untuk budak sekolah, first thing exposure, especially lepas PDPR. So it's the first time semua orang gather, and also bagi exposure for different kind of activities. So they're more active and they are actually very excited to join this activity. Tambah Aliza, kesudian Datuk Dr. Razi untuk bersama-sama melakukan aktiviti sedikit sebanyak menggalakkan lagi murid bersukan dan membentuk generasi yang mementingkan kesihatan pada masa akan datang. Dalam pada itu, sambutan Hari Sukan Negara HSN 2022 terus berlangsung meriah di seluruh negara hari ini. Di Perlis, lebih 3,000 rakyat berbilang kaum berkumpul bagi menyahut saranan kerajaan yang mahu membudayakan sukan dan riadah. Istimewanya, aktiviti hari ini turut melibatkan kumpulan murid berkeperluan khas MBK dari seluruh daerah Perlis. Majlis dirasmikan Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man di dataran Datuk Sheikh Ahmad Kangar. Beliau turut menyertai larian sejauh 5 km bersama 1,250 peserta dalam acara Langkah Sihat Bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Walaupun dalam suasana krisis kesihatan yang masih membelenggu negara, sambutan Hari Sukan Negara ini tetap meriah dan memberi makna yang istimewa untuk kita semua. Turut berlangsung pertandingan bola jaring dan futsal selain pelbagai aktiviti sukan yang sesuai untuk segenap lapisan masyarakat. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan, lebih kurang 600 keseluruhan yang menyertai pertandingan ini. Saya harap pada tahun akan datang akan diadakan juga acara-acara sukan seperti ini, memberi peluang kepada murid berkeperluan pendidikan khas untuk membuktikan mereka juga seperti pelajar-pelajar di aliran perdana. Saya main kat speaking. Dapat nombor 2 lah. Seronok tak semua? Seronok lah. Rasa best sikit dekat sini lawan dekat Sukan Negeri Perlis. Sukan Negara. HSN peringkat negeri Perlis turut dihadiri barisan kerajaan negeri dan ketua-ketua jabatan. Sementara itu di Tawau, Sabah, lebih 20 acara sukan diadakan sempena sambutan Hari Sukan Negara yang diadakan di beberapa lokasi selama 3 hari bermula hari ini. Siang tadi berlangsung perasmian program yang berlangsung di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tawau, dirasmikan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi. Program disambut penuh bermakna selepas terhenti seketika kerana pandemik COVID-19. Melalui aktiviti yang diadakan, masyarakat diharap dapat mengekalkan kesihatan melalui pembudayaan sukan. Aktivitinya di seluruh bahagian Tawau, termasuklah di Semporna, Kunak, Lahadatu dan Tawau sendirilah. Aktiviti macam pertandingan bola tampar, aerobik ton, run, fun run, ride dan banyak lagi lah, lebih kurang dalam 20 lebih acara sukan lah kita adakan untuk sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Tawau. Belia-belia yang ada di daerah Tawau ni sama-sama kita menyahutlah seruan kerajaan untuk bersukan. Bagi mana-mana NGO belia yang ada di Tawau dan NGO sukan, kalau dapat kita menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sukan, sama ada melalui pertandingan ataupun aktiviti riadah.
Hari Sukan Negara di daerah Tawau ini diadakan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan. Sambutan selama 3 hari ini dijangka melibatkan lebih 20,000 peserta dari pelbagai peringkat umur dengan pelbagai aktiviti dan program akan diadakan. Minggu ini laporan yang disediakan untuk segmen Wartawan Cilik disediakan oleh pelajar TV Pusat Sumber Sekolah TV PSS dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Paka Dungun Terengganu. Ia menceritakan tentang rahsia di sebalik keyakinan diri seorang wartawan cilik yang berkesempatan menemu bual Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob suatu ketika dahulu. Ikuti laporan yang disediakan. Bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Sihat ke malam ni? Assalamualaikum, saya Wan Awi Merah dari PKTV PSS SMK Paka Dungun Terengganu. Adik-adik di luar sana mungkin tertanya-tanya bagaimana saya dan yakin punya rumah Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Inilah rahsianya. Di sinilah tempat saya bermula, studio PKTV PSS SMK Paka. Kawan-kawan mesti sertai TV PSS tau, supaya kawan-kawan dapat selahkan bakat dan kemampuan diri masing-masing. Dan semestinya saya sangat bersyukur kerana diberikan peluang untuk menyertai PKTV PSS SMK Paka kerana banyak kejayaan yang saya capai melalui TV PSS. Tentu, ada kawan-kawan yang bercita-cita ingin menjadi seorang pembaca berita. Di studio PKTV PSS SMK Paka, kami ada layar hijau yang kami gunakan sebagai pentas untuk kami membaca berita. Jadi kawan-kawan, hari ini kita ada FB untuk bacakan berita untuk buletin PKTV PSS SMK Paka. Jadi FB, dah ready ke? Alright, so FB pun dah ready, kamera pun dah ready. So tunggu apa lagi? Camera rolling, and 3, 2, 1, action. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Isferdina Afkar dalam buletin PKTV PSS SMK Paka. And bagaimana kawan-kawan? Pastinya ini merupakan satu pengalaman yang cukup menyeronokkan. Ya, betul. Mari di depan kamera, kita boleh belajar bagaimana nak sunting video. Kalau di studio ni, sifat yang paling saya kagumi tentulah Cikgu Kamal Mizan. Kat sinilah banyak kami menghabiskan masa untuk menyiapkan sesuatu video. Jom kita ke sana pula. Di studio PKTV PSS SMK Paka, kami diindahkan dengan pelbagai kemahiran. Jadi hari ini kita ada Abang Syahir aka cameraman untuk PKTV PSS SMK Paka. Jadi Syahir, boleh tak Syahir kongsikan jenis-jenis shot kepada kawan-kawan kita di luar sana? Kita ada close up, wide shot, long shot. Semua tu kita boleh pelajari di PSS. Betul tu Syahir. Dulu saya pun tak sempat tahu tentang hal-hal ini. Namun segala berubah apabila saya sertai PKTV PSS SMK Paka. PSS adalah satu projek inovasi pusat sumber sekolah yang menyokong inklusi abad ke-21. Di sinilah kemajuan murid terhasil dan banyak mencipta kejayaan untuk sekolah dan lebih penting mencukir bakat pendam di dalam diri kita. Saya ada petasan yang menarik. Sampai jumpa lagi. Bye! Menyediakan laporan berita TV bukan sahaja perlu disokong dengan visual yang menarik, tetapi turut dibantu paparan infografik yang mudah difahami penonton. Lazimnya, peranan itu digalas oleh pereka grafik yang menuntut mereka lebih kreatif dalam melakar idea bersama wartawan. Kita selami tanggungjawab dan cabaran kerjaya ini dalam segmen Kerjaya minggu ini. Faznur Idza Ali Azhar sudah berkecimpung hampir 15 tahun dalam bidang reka grafik multimedia.
berkelulusan dalam ijazah sarjana muda teknologi percetakan dan diploma media grafik dan digital Universiti Teknologi Mara, Faznur mengakui minat terhadap kerjayanya sejak di bangku sekolah lagi. Dia kini bertugas di bilik berita dan hal ehwal semasa Media Prima Berhad dan pastinya bukan mudah kerana perlu melahirkan idea dan kreativiti berbeza untuk menarik perhatian penonton. Saya masa SPM saya ambil subjek seni jugalah sebab saya minat design, saya minat melukis juga. Banyak pertandingan poster yang saya pernah masuk dan alhamdulillah menang jugalah. Lepas tu habis belajar saya tunggu keputusan untuk masuk ke UiTM lah. Saya ambil kos diploma grafik, diploma multimedia grafik di Fakulti Art and Design di Lendu, Melaka. Kat situ saya belajar ialah pasal grafik lah semua tu. Masa diploma ambil grafik. Lepas habis diploma saya sambung lagi belajar di Shah Alam, ambil kos printing pula. Mereka grafik berusia 37 tahun itu mengakui pelbagai cabaran dan pengalaman dilalui sepanjang berkhidmat di bilik berita. Menurut Faznur, semua tugasan di bilik berita harus dilakukan secara pantas. Setiap mereka grafik perlu rajin melakukan kajian dan membaca untuk menghasilkan karya kreatif. Dan sudah pasti kerjaya ini menuntut mereka berkemahiran untuk bekerja dalam kumpulan atau pasukan. Faznur juga antara individu yang bertanggungjawab menghasilkan rekaan logo buletin didik. Macam sekarang ni untuk program baru untuk dalam segmen baru dalam didik lah kan. So kita producer minta kita buat satu bumper, satu mini montage lah, kita orang kata mini montage untuk wartawan cilik. So kat situ kita akan buatlah storyboard sikit, tapi selalunya storyboard ni kita guna untuk buat, kalau kita ada masa yang panjang kita akan buat storyboard dulu, kita ikut step by step. Tapi dalam news kita nak cepat, ada news nak cepat, so untuk storyboard tak sempat, so kita akan buat secara macam kita sketch, kita research sendiri. Lepas tu dapat idea dan kita buat, kita tunjuk kat producer, so producer kata okey, kita on je terus. Sepanjang kariernya, laporan nahas pesawat Sriwijaya Air secara langsung di buletin utama antara hasil rekaan grafik yang menjadi kebanggaan Faznur. Melalui laporan itu, Faznur mencipta suasana seolah-olah penyampai berita dan wakil wartawan di Indonesia bersama-sama di lokasi insiden. Jika adik-adik berminat untuk menjadi pereka grafik, ini pesan Faznur. Kalau adik nak jadi grafik artis, adik kena mental kena kuat, kena rajin buat research, lepas tu buat kerja fokus, dan satu lagi kena minat. Kalau tak minat, memang rasanya nak buat research pun nak buat research pun malas kan. So jadinya itulah yang kena ada lah. Puluh lukisan oleh pelukis terkenal Belanda, Van Gogh, termasuk lukisannya yang paling popular, Self-Portrait, mula dipamerkan di Rom, Itali. Ia juga menjadikan lukisan itu yang pertama kali dipamerkan di luar tempat kelahiran Van Gogh di Belanda. Pameran bermula hari ini dan dianjurkan sebagai salah satu acara sambutan hari lahir Van Gogh yang ke-170 pada Mac tahun depan. Seperti lukisan self-portrait, terdapat 25 lagi lukisan portrait diri yang dipamerkan. Ia dihasilkan oleh Van Gogh ketika beliau menetap di Paris dari Mac 1886 sehingga Februari 1888. Semua lukisan ini terpaksa melalui proses pemeliharaan selama setahun.
Kesemua lukisan potret diri ini dihasilkan oleh Van Gogh, sebahagiannya dipercayai kerana beliau tidak mempunyai wang untuk dibayar kepada model dan sebahagiannya lagi kerana strateginya bagi memudahkan hasil sentuhan seninya dikesan oleh orang ramai. Tidak seperti jangkaan asalnya, berlian merah jambu 11.15 karat yang disifatkan sebagai idaman setiap wanita berjaya dijual dengan harga sekali ganda lebih tinggi daripada unjuran asalnya kepada $57 juta Amerika atau 262 juta ringgit. Sesuai dengan julukannya sebagai Fancy Vivid Pink Star, berlian ini berkilau-kilau dan mempunyai cahaya yang seolah-olah sedang menarik di sekelilingnya. Ia juga menjadikan berlian Fancy Vivid Pink Star sebagai berlian paling mahal di dunia berdasarkan harga setiap karatnya. Berlian ini disifatkan sebagai jarang diperolehi kerana memiliki lebih 10 karat. Berlian merah jambu dengan jumlah karat terbesar 59.60 juga dijumpai di Lombong Williamson di Maudhui, Tanzania dan dilelong pada tahun 2017. Nama pembeli dirahsiakan. Jurucakap Rumah Lelong Sotheby di Hong Kong sebelum ini berkata pihaknya menjangkakan berlian Fancy Vivid Pink Star akan dibeli oleh pembeli dari Asia. Sukan. Semangat pasukan negara kembali bersemarak di pusingan kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun 2023 selepas menumbangkan Emiriah Arab Bersatu UAE semalam. Skuad bimbingan Osmera Omaro itu kini mempunyai satu lagi tugasan terakhir iaitu menentang tuan rumah Indonesia di Bogor esok yang akan melengkapkan kedudukan juara dan naib juara kumpulan B sekaligus penentu negara mara atau tidak ke pusingan akhir tahun depan. Pasukan negara melalui episod cemas dan mendebarkan semalam menyaksikan jaringan minit akhir permainan memastikan Malaysia mengutip 3 mata penting di kumpulan B pusingan kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun. Perancangan Osmera Omaro memperdaya lawan di Bogor pada mulanya berjalan lancar namun hampir-hampir memakan diri selepas membenarkan UAE bangkit memadam defisit 2 gol. Misi utama seterusnya ialah menyaingi tuan rumah Indonesia di perlawanan terakhir dan penentuan malam esok. Ternyata sekali ya, Indonesia favourite. Tim yang bagus walaupun tanpa penyokong masih tuan rumah. Sudah biasa bermain di sini, player yang bagus, motivasi tinggi. So memang dia favourite lah dan kita akan turun ke gelanggang pada hari Ahad nanti sebagai underdog, tetapi seperti mana kita lihat di sini bola itu bulat. Anak buahnya sekali lagi memerlukan semangat juang sama seperti dibuktikan semasa menyingkirkan UAE daripada kempen. Hanya kemenangan ke atas Indonesia akan menjamin tempat Malaysia di pusingan akhir Piala Asia 2023 untuk mengisi tempat juara kumpulan. Jika sebaliknya, skuad negara terpaksa mengharapkan tuah sebagai 6 naib juara terbaik apabila 10 kumpulan yang turut diberikan slot kemaraan. Juara baharu Liga Super atau lebih tepat sudah 9 musim berturut-turut, Johor Darul Takzim JDT dalam laluan mencipta satu lagi rekod baharu. Berbaki 2 lagi perlawanan Liga, JDT masih belum pernah tewas lagi setakat ini. Untuk perlawanan ke-20 Liga, JDT ke Stadium Darul Makmur berdepan tuan rumah Seri Pahang. Tidak seperti dijangka, masih JDT yang menguasai asakan walaupun sudah mengesahkan kejuaraan Liga musim ini. Giliran seorang lagi penyerang import JDT, Fernando Forestieri, menguji gawang Pahang. Percubaannya meliar. Minit ke-51, kesilapan di benteng akhir Pahang nyaris memakan diri.
Begitupun JDT terus kecewa apabila sepakan lambung Forestieri ditanduk keluar oleh pertahanan Pahang. Dan di sebalik menguasai asakan berikutnya, JDT terus gagal membolosi gawang Pahang. Kedudukan 0-0 kekal hingga tamat perlawanan. Carta Liga, selepas 20 perlawanan, JDT mengumpul 50 mata dan masih tanpa kalah. Ini menyebabkan saingan lebih untuk tempat kedua di antara Sabah, Terengganu dan Negeri Sembilan. Sabah 39 mata, Terengganu 38, manakala Negeri Sembilan dengan 35 mata dan masih kurang satu perlawanan akan bertemu Kedah malam ini. Satu lagi sejarah cemerlang dilakar Soh Wai Ching apabila memenangi larian mendaki Empire State Building di New York, Amerika Syarikat. Pelari yang menduduki ranking nombor 1 dunia pendakian menara itu mencatat kepatansan 10 minit 44 saat untuk mempertahankan gelaran juara kali kedua berturut-turut. Soh Wai Ching hadir dengan reputasi wakil Asia pertama yang menjuari larian mendaki Empire State Building di Manhattan, New York apabila memenanginya pada tahun lalu. Menawarkan cabaran memanjat bangunan setinggi 86 tingkat yang mempunyai sebanyak 1,576 anak tangga. Wai Ching berada dalam kelas tersendiri dengan mendahului sejak mula hingga terus menjarakkan kedudukan ke atas pesaing lain. Hasilnya, pelari berusia 27 tahun itu pertama menamatkan perlumbaan mencatat masa 10 minit 44 saat. This win means a lot to me because last year I'm the champion, like the first Asian to win the Empire State Building run-up. So today I'm so happy to defend my title. This is my second win. I hope to maintain this win, continue for 5 to 10 times. That's my goal. Ryoji Watanabe dari Jepun di tempat kedua sementara wakil Itali Fabio Ruga tempat ketiga dengan kategori wanita dimenangi pelari tuan rumah Cindy Harris. Festival Cahaya Popular Berlin, Jerman di lokasi tumpuan pelancong mengakhiri buletin didik. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.